Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda, yang mana Awani Pagi membawakan Realiti Rakyat tumpuannya khas bagi mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Esra Awani, dan untuk kepimpinan, Esra Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami cuba bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, pengusaha rumah sewa jangka pendek seperti homestay ataupun yang lebih kita kenal Airbnb seluruh dunia tidak terasing daripada kesan ekonomi pandemik COVID-19. Pada Mac 2017, Airbnb dianggarkan bernilai $31 bilion, namun pada hujung April 2020, nilai syarikat itu turun ke $18 bilion. Dan bagi pengusaha Airbnb ada yang bergantung 100% kepada pendapatan sewa, apa sahaja jenis bantuan atau sokongan yang boleh mereka dapatkan ketika ini, dan lebih penting bagaimana untuk mereka memulihkan semula perusahaan homestay ini pasca PKP. Dan untuk membincangkan perkara itu, pagi ini kita bersama seorang pengurus homestay yang membuat dengan Airbnb yang menguruskan 22 unit kebanyakannya di Shah Alam dan Selangor. Dan kita juga bersama seorang lagi, Jordan Liu, pengasas co-host Property Management Services, untuk sama-sama mencadangkan strategi bagi kita bergerak ke hadapan pasca PKP. Selamat pagi kepada anda berdua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan segmen Realiti Rakyat. Kita mulakan dengan Umar. Umar, mungkin boleh kongsikan bagaimana perusahaan Airbnb Umar terjejas sejak PKP dilaksanakan, anggaran kerugian, perbandingan sebelum dan selepas PKP misalnya. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. Bagi saya, Alhamdulillah, PKP yang terjadi ini sebenarnya adalah blessing in disguise untuk perniagaan Airbnb saya. Ini kerana sebelum PKP dilaksanakan, kami telah mendapat banyak pembatalan tempahan. Ini disebabkan oleh kerana banyak event-event telah dibatalkan, terutamanya seperti convocation, seminar dan juga perkahwinan. Tetapi apabila PKP dilaksanakan, kami mendapat banyak tempahan yang masuk. Ini kerana beberapa faktor. Pertama adalah disebabkan oleh, jika kita masih ingat, pada 18 Mac ketika PKP dilaksanakan, hotel, perhotelan dan juga tempat penginapan tidak termasuk dalam essential service. Tetapi beberapa hari selepas PKP dilaksanakan, kerajaan mula meletakkan perhotelan dan juga tempat penginapan sebagai essential service. Tapi pada waktu itu sudah terlambat kerana banyak hotel sudah ditutup dan juga banyak pekerja sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan ini mengakibatkan terdapat pengurangan supply pada ketika itu. Dan ini merupakan satu blessing in disguise untuk kebanyakan daripada operator homestay ataupun Airbnb yang pada ketika itu masih beroperasi. Baik, kita nak dengarkan daripada Jordan Liu pula, bagaimana perusahaan Jordan pula terjejas sejak PKP ini bermula. Mungkin boleh beri anggaran kerugian sebelum dan selepas PKP ini, apa perbezaannya, boleh Jordan kongsikan bersama penonton. Okey, saya boleh setuju dengan apa yang Mak cakap, sebab memang ini ada pun blessing in disguise for me juga. Saya bukan cakap dari segi profit margin memang kita keuntungan kita telah menurun compared to sebelum COVID-19, tetapi kita masih ada juga guest yang tinggal sebab ada segelintir pelancong yang tidak dapat balik ke rumah mereka, atau mereka tidak boleh balik akibat flight cancellation. So ada itu airplane yang tidak dapat pergi, atau itu air ticket yang terlalu mahal, mereka tidak dapat afford itu air ticket untuk balik. So apa yang saya fikirlah, itu pelancong memang akan menurun, tapi sekarang kita hanya bergantung kepada penyewa tempatan, dan juga kita buat shop, kita punya guest lebih medium term to long term compared to short term. Dia mean seorang yang tinggal untuk 3 bulan atau 1 tahun atau 8 bulan begitu.
bukan 1 hari atau 2 hari sebab risiko sangat tinggi due to COVID-19 lah. Ya. Baik, kembali kepada Umar. Bagaimana Umar melihat kepada industri perhotelan yang terjejas ketika ini? Tadi Umar ada sebut sedikit tentang hotel yang tidak termasuk sebagai essential services. Jadi, adakah Umar menjangkakan impak negatif juga akan disaksikan pada industri sewa jangka pendek seperti yang Airbnb yang Umar usahakan ketika ini? Okey, bagi saya COVID-19 ini merupakan tamparan yang sangat hebat buat industri perhotelan dan juga ini merupakan like a final blow kepada hotel-hotel yang mana sebelum daripada COVID-19 telah pun terkesan akibat oleh daripada kekurangan pelancong datang dan juga akibat oleh short term rental yang telah ada banyak di negara kita pada masa ini. Namun pada masa yang sama saya melihat ini merupakan ini akan memberi impak yang positif kepada short term rental seperti homestay dan Airbnb kerana pertama ialah kerana akan terdapat banyak hotel-hotel yang terpaksa tutup dan ini akan mengakibatkan kekurangan supply buat tempat penginapan. Dan yang kedua, kebanyakan pada homestay, untuk operator homestay, kami punya kos operasi tidaklah setinggi perhotelan kerana umum tahu bahawa kebanyakan daripada homestay operator ini beroperate dalam skala yang kecil. Bagi Jordan pula, Jordan, kita difahamkan anda menguruskan 40 unit ya rumah sewa jangka pendek dan kalau kita nak melihat pasca PKP ini ya kita faham ada kerugian walaupun ada sedikit blessing in disguise seperti yang Jordan cakapkan, tapi apa strategi Jordan sendiri bagi memastikan rumah sewa jangka pendek ini boleh berdaya tahan dan memulihkan semula perniagaan Jordan? Ya, so apa yang strategi kita buat adalah kita tukar strategi instead of kita target itu short term rental market, kita target guest yang kena tinggal untuk jangka sederhana macam 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Ada sedikit unit pun kita tukar kepada long term rental macam yearly rental yang 1 tahun instead. So kita boleh continue to fill up itu occupancy dan kita tidak akan bagi unit itu terbiar kosong dan tidak membawa cash flow bawa kepada pengurus Airbnb macam syarikat saya lah. So untuk guest kan sebab sekarang guest ada banyak pilihan dalam itu pasaran rental market sebab tak ada pelancong. So sekarang itu guest yang di Malaysia mereka ada banyak pilihan. So kita kena lebih kompetitif lah. Macam instead of saya charge deposit yang saya charge dulu, saya akan buat separuh deposit instead of full deposit, so mereka akan attracted to book lah. Ya, itu yang saya buat untuk guest. Lepas tu untuk sebab untuk kita kan ada unit yang kita dalam management contract means kita uruskan dalam profit sharing basis dengan owner dan ada juga unit yang kita sewa directly dari owner. So unit yang kita sewa directly itu risiko yang paling tinggi sebab kita kena bayar itu fixed rental kepada owner regardless of ada orang tinggal dalam unit Airbnb atau tidak. So untuk unit yang kita lease kita rent daripada owner kan, kita akan tulis surat kepada owner untuk meminta rent relief atau rent discount. So nasib baik juga owner mereka pun faham keadaan rental market sekarang dan keadaan COVID-19, mereka pun bagi kita rent relief dan rental discount yang bukan terlalu banyak tetapi yang sederhana dan mencukupi untuk kita mengekalkan profit margin kita. Ya. Umar pula, bagaimana kita dengar daripada Jordan ada hubungan ataupun ada komunikasi yang kita lihat agak berjaya lah dengan pemilik rumah yang ada yang memberikan diskaun dan sebagainya, dan juga Jordan ada mencadangkan untuk mengubah sewa jangka pendek ini menjadikan long term rental jangka masa panjang. Bagaimana Umar melihat kepada cadangan ini dan bagaimana Umar juga tangani isu sewa kalau Umar ada terpaksa meneruskan pembayaran sewa itu kepada pemilik rumah dan sebagainya? Bagaimana pandangan Umar? Pada pandangan saya tidak akan membuka tempat saya untuk long term stay because even during the COVID time, orang still akan keluar atas beberapa faktor seperti bekerja ataupun nak melawat family members, pergi ke hospital. Jadi short term rental itu diorang masih memerlukan. Kesemua 22 properti saya itu saya sewa daripada landlord dan alhamdulillah kesemua landlord, 22 landlord saya
sangat sangat berbudi bicara untuk memberikan diskaun kepada kami kerana umum tahu bahawa kerajaan telah memberi moratorium kepada pembayaran loan. Jadi kebanyakan pada landlord tidak perlu servis diorang punya loan selama 6 bulan dan ini membolehkan diorang untuk memberikan diskaun kepada kami. Baik, kita nak tahu juga dari sudut keselamatan dan kebersihan bagaimana persiapan persediaan pengusaha rumah sewa jangka pendek ini. Adakah mereka bersedia untuk berdepan dengan aspek keselamatan dan kesihatan penginap di rumah-rumah berkenaan. Jadi kita nak dengarkan daripada Jordan, apa langkah-langkah yang boleh Jordan lakukan untuk memastikan penginap selamat daripada sebarang risiko jangkitan COVID-19. Adakah Jordan sendiri bersedia untuk melakukan sanitasi dan juga mengamalkan penjarakan sosial, mungkin melaksanakan beberapa SOP Jordan sendiri? Ini juga akan mendatangkan kos. Bagaimana pandangan Jordan, bersedia atau tidak? Saya akan mengakui bahawa memang selepas ini COVID semua Airbnb player atau short term rental player, saya akan cakap akan mengalami peningkatan dari segi kos sebab kita perlu ada dua jenis kos. Sebab satu ialah itu additional hygiene, means kita kena membuat SOP untuk guest yang datang dan menurunkan risiko guest yang membawa COVID-19 dalam bangunan kita. Dan kita juga akan ada lebih kos untuk marketing sebab sekarang you kena market dalam different platform lah, compared to dulu you hanya buat dalam beberapa platform. Sekarang you mungkin letak dalam lebih platform sebab itu pertanian gas sudah menurun. So dari segi itu, segi pembersihan, saya sudah buat itu SOP selepas itu PKP dilaksanakan, seperti letak itu hand sanitizer dalam rumah. Lepas tu cleaner pun kena guna itu alkohol untuk disinfect itu rumah selepas setiap guest yang check out. Lepas tu kita pun kena bagi itu tanya itu soalan kepada guest macam sebagainya, adakah kamu telah pergi perhimpunan yang melebihi beberapa orang, atau adakah kamu ada simptom-simptom COVID-19 sebelum kita membagi mereka tinggal dalam kediaman kita. Ya, so itu adalah SOP yang saya telah membuat selepas PKP dilaksanakan lah. Ya. Dan untuk Umar juga pula, bagaimana Umar melihat industri sewa jangka pendek ini di masa hadapan, memandangkan selepas ini kita pastinya norma baru, banyak SOP dan juga peraturan perlu dilakukan, dan sebagai seorang pengusaha sewa jangka pendek, bagaimana Umar melihat perkara ini di masa hadapan? Ini sangat menarik kerana tanpa kami sedar, kami telah lama bersedia untuk normal yang baru ini kerana Airbnb sangat sinonim dengan perkataan self-check-in dan juga self-check-out, di mana untuk semua tetamu, dia tidak perlu berjumpa dengan sesiapa pun untuk tujuan check-in dan check-out. Semua itu dilakukan secara sendiri. Ini mengurangkan risiko mereka dijangkiti kerana mereka tidak perlu berjumpa dengan sesiapa sahaja. Selepas itu, kedua, apa yang kami lakukan adalah bagi syarikat Airbnb, diorang telah mengeluarkan SOP yang semua host patut follow. Di dalam SOP tersebut, ada step by step on apa yang patut kita lakukan ketika sebelum guest check-in, selepas guest check-in, dan apa yang patut kita lakukan apabila guest itu dijangkiti oleh COVID-19. And antara step by step yang disarankan oleh Airbnb adalah untuk cleaner memakai sarung muka, untuk cleaner memakai sarung tangan, untuk cleaner untuk disinfect semua common services seperti permukaan meja, tombol pintu dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga adalah saya akan sentiasa tanya soalan kepada guest saya sebelum dan selepas diorang check out. Saya akan tanya apa tujuan mereka datang di situ. Adakah untuk tujuan kuarantin? Telahkah mereka keluar Malaysia dalam masa 14 hari yang lepas? Atau adakah mereka mengalami any symptom COVID-19? Alhamdulillah, semua guest yang menginap di Airbnb saya selama PKP tidak ada jangkitan COVID-19. Dan sebelum kita akhiri perbincangan, kita juga nak tahu, sebelum ini pada Mac, Airbnb ada lapor telah pun memperuntukkan sebanyak 250 juta US dollar untuk pengusaha yang terjejas akibat COVID-19. Mungkin Umar boleh kongsikan, ada membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan ini?
Ya, saya ada buat permohonan disebabkan terdapat banyak cancellation yang berlaku akibat daripada pembatalan convocation kerana Airbnb saya located di ICT Shah Alam berdekatan dengan UiTM Shah Alam dan umum tahu pada Mac merupakan convocation dan ketika convocation memang ICT menjadi tumpuan untuk para mahasiswa dan keluarga untuk menginap ketika convocation dan akibat daripada pembatalan itu terdapat lebih daripada 60% pembatalan berlaku pada bulan Mac sahaja dan pada mulanya Airbnb tidak memberi 250 juta tersebut kepada host tetapi akibat daripada tekanan daripada persatuan host Airbnb akhirnya agree untuk memberi tak silap saya hanya 20% daripada kos pembatalan tersebut walaupun tidak banyak tapi itu sedikit sebanyak membantu host Airbnb. Ya. Baik, terima kasih kepada Umar Abdul Aziz merupakan pengurus homestay yang bekerja dengan Airbnb dan juga Jordan Liu pengasas Co-host Property Management Services. Sama-sama kita mencadangkan idea untuk bagaimana industri sewa jangka pendek boleh beransur pulih pasca PKP dan juga idea untuk mengadaptasi kepada normal baharu ini supaya perniagaan dan perusahaan sewa jangka pendek ini dapat berlangsung pasca PKP. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita dan kita ada satu lagi perkongsian tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.